nak ada akal. Kalau orang tak ada akal, duduk Tanjung hospital bahagia. Dia tak perlu mengaji, dia tak mukallaf ni. Jadi kita ni bila mukallaf, akal tu dia berfungsi baik. Akal ni alat lah untuk mendapat kefahaman tentang ilmu. Ilmu apa? Baru. Ilmu baru. Jadi kita nak bincang ni dalil akal tu. Bukan dalil Quran. Dalil Quran mudah kita pergi cari dalam Quran, cari dalam hadis, jumpa lah. Kita nak guna dalil akal kita ni. Tu dia kata, adapun bukti wajib kidam. Wajib kidam. Kidam tu bahasa Arab lah. Dia buat kurungan, dia kata sedia. Sedia ni mungkin ada orang faham sedia ni ready. Dia bukan ready. Sedia ni kalau terjemah bahasa kitab, tidak ada permulaan. Tu sedia. Tidak ada awal. Tu. Allah ni tidak ada awal. Awal tu makhluk. Allah ni tak ada awal. Bukan setakat zat Allah tu tak ada awal, sifat Allah pun tak ada awal. Apa sifat Allah? Contoh kita kata apa? Qudrah. Qudrah tu sifat Allah. Perkuasa. Allah ni berkuasa ataupun perkuasa. Perkuasa tu bila? Ada tak mula berkuasa tu ataupun perkuasa tu? Tak ada mula. Tak ada mula tu kidam. Tu dipanggil kidam. Jadi mana bukti yang mengatakan Allah itu bersifat dengan kidam? Jadi bila sebut mana bukti, bukti apa? Nak bukti Quran, nak bukti hadis, nak bukti ijma', kan nak bukti qiyas kan benda, nak bukti akal. Tu dipanggil burhan. Kita nak dapatkan bukti sungguh memang Allah itu bersifat dengan kidam. Kena cari bukti. Bila ada bukti, kita pegang tu berdasarkan bukti. Kemah dia jadi kejap Ni pegang tak ada bukti, dia boleh hilang lah benda tu. Bila ada bukti, dia payah nak hilang benda tu. Tu penting bukti tu. Sebab tu bila orang tanya, hang ni ma'rifatullah tak? Bila sebut mengenal Allah, dia mesti ada bukti. Dia tak boleh mengaku kata saya kenal Allah. Macam mana hang kenal? Ada bukti? Bukti tu salah satu kaedah ma'rifah. Kalau tak ada bukti, orang tak panggil ma'rifah. Sekurang-kurang bukti, dia boleh jadi bukti macam kita sebut ni lah, bukti akal, Quran, hadis. Jadi kejap. Itu dia kata, adapun bukti wajib kidam, mana wajib Allah bersifat dengan sedia kala. Bukti mengatakan Allah itu wajib bersifat dengan kidam. Dia kata baginya Allah Ta'ala sekiranya, ni gunakan ni, sekiranya dia Allah bukan qadim. Allah ni fadu takdir lah, tidak bersifat dengan kidam. Bila Allah tidak bersifat dengan kidam, nescaya Allah itu baharu. Itu kaedahnya. Allah wajib bersifat dengan kidam. Bila Allah tidak bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan lawan kidam. Apa lawan kidam tu? Baharu. Baharu ni makhluk lah. Kalau Allah ni ada mula, macam kita juga ada permulaan. Bila ada permulaan, ada akhir. Tu nampak? Jadi kita nak kejapkan pegangan kata Allah ni tak ada mula. Jadi cara dia kita kena buat akal, mikir. Tu. Sekiranya dia Allah bukan qadim, nescaya dia Allah baharu. Mudah. Baharu ni makhluk lah. Salah satu istilah kan yang diguna pakai kepada benda selain Allah, baharu, makhluk, jirim, jisim. Itu kita pakai benda tu, istilah tu. Jadi baharu ni benda kena jadi. Bila benda kena jadi, mesti ada yang menjadi. Jadi Allah bukan Tuhan lah, sebab dia pun kena jadi. Nampak tak? Bila dia kena jadi, bermakna ada Tuhan lain yang menjadikannya. Dia baharu lah. Mustahil lah. Tu nak bagi nampak tu. Tu sebut tu. Nescaya dia Allah baharu. Bila baharu, maka dia Allah tadi berhajat kepada yang membaharukannya, nya Allah. Nampak tak? Bila Allah tu baharu, Allah berhajat kepada yang membaharukannya. Mungkin bila kita sebut baharu tu orang tak faham. Jadi kita sebut gini, kalau Allah tidak bersifat dengan kidam, nescaya Allah itu makhluk.
Bila Allah tu makhluk, benda kena jadi, mesti berhajat kepada yang menjadikannya. Betul tak? Bila Allah berhajat kepada yang menjadi, ada kuranglah di situ. Allah ni kekurangan kan? Bila kekurangan, sifat yang kurang mana layak bagi Allah? Berhajat sifat kita. Allah berhajat kepada Tuhan yang menjadikan dia. Bermakna yang menjadikan dia tu Tuhan, bukan Allah. Nampak tak? Tu akal ni. Bila Allah tu baharu ataupun Allah itu makhluk, maka dia Allah tadi berhajat kepada yang membaharukannya. Dia tak boleh lari dah. Macam kita lah berhajat kepada Allah. Pasal apa? Pasal kita makhluk. Bila makhluk, benda kena jadi. Bila benda kena jadi, berhajat kepada yang menjadi. Nampak tak? Jadi mustahil Allah ni berhajat kepada yang menjadi. Sebab Allah tu Tuhan yang menjadi, bukan dia kena jadi. Jadi kita tak boleh terima akal kata Allah ni berhajat kepada yang membaharukannya. Sebab Allah bukan baharu. Bila Allah bukan baharu, sabitlah kidam tu. Tak boleh nak mari baharu tu. Bila kata Allah bukan kidam, Allah baharu. Bila Allah baharu, berhajat kepada yang membaharukannya. Nampak tak? Maka melazimkan daurun, dipanggil daur. Makna dia berkelilingan. Jadi dia duk pusing pergi mari. Orang panggil daur dalam bahasa Arab. Jadi kalau Allah berhajat kepada yang membaharukan dia, Allah tidak bersifat dengan kidam, Allah berhajat kepada yang menjadikan dia, akan berlaku pusingan. Nanti kita akan ceritalah daur itu apa. Kita faham dulu. Ini salah satu benda yang mustahil. Sebab daur ni lazim lemah. Ada kelemahan di situ. Saya apa dia dauru, kita hurai. Itu yang pertama, berkelilingan. Jadi duk pusing orang yang sama. Benda ni 1, 2, 3 duk pusing mai. Itu dipanggil daur, pusingan. Atau tasalsulun, makna dia berhubungan. Sambung sampai tak habis. Dipanggil tasalsul. Daur pusing tanpa kesudahan. Tasalsul ni makna dia tanpa kesudahan, tak ada sudah. Okey, contoh, kalau kita sebut Allah ni kalau tidak bersifat dengan kidam, bermakna akan berlakulah daurun dan tasalsulun. Antara tu lah. Jadi kita kena faham gini dulu. Bila kita sebut kidam, kita faham makna kidam dulu. Kidam ialah ibaratun, kalau bahasa Arab lah, ibaratun an adamil awwaliyatil wujudi. Tak ada awal dari ketiadaan awal bagi wujud. Kita ni wujud, tapi wujud kita ada awal. Itu tak panggil kidam, dipanggil makhluk. Kidam Allah ni mana Allah wujud. Allah tu ada Allah tu tak ada awal. Itu kidam. Jadi bila faham lagu tu, kidam ni dia tak boleh lari dah. Dia ada kidam zamani. Ni kalau mengaji, dia ada kidam sifati, dia ada kidam idhafi, dia ada kidam zati. Kalau mengaji kau tinggi sikit, dia akan jadi situ kan. Kita ambil kidam zati, mana zat Allah ni tak ada mula. Itu kidam zati. Zat Allah tidak ada permulaan. Tubuh kita dia ada mula. Jadi kita ni bukan kidam zati. Faham tak? Kidam zati ni hanya milik Allah. Kemudian kidam yang kedua dipanggil kidam sifati. Sifat-sifat Allah tak ada mula. Sifat kita ada mula. Macam ilmu tu sifat lah yang ada kat kita, tapi ilmu tu dia ada permulaan. Bila kita ada ilmu, bila pergi belajar, bila kita pergi belajar, kita dapatlah ilmu tu. Ni tak belajar, jahil lah. Itu yang dia duk viral sehari dua kan, pijak cicak apa batal wuduk kan. Pijak cicak batal wuduk. Ni kata ilmu tu penting lah. Bila tak ada ilmu, dia kena cari ahli dia. Quran sebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pi tanya orang pandai kalau hang tak reti. Jangan duk pandai-pandai buat keluar lagu tu.
Sebab perkara yang membatalkan wuduk 4 je. Keluar sesuatu daripada salah satu 2 jalan. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Keluar pula kecuali mani. Sebab tu keluar air mani dia tak batal wuduk. Dia mewajibkan mandi. Tahu? Keluar selain mani. Keluar teh tarik ke, sirak limau ke, batal. Sebab dia bukan mani. Air mani tak batal. Kemudian bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang boleh menikah. Makna boleh menikah ni dia kait dengan bukan sebab nasab, bukan sebab susuan, bukan sebab berambil-ambilan. Sentuh tanpa berlapik, batal. Kemudian yang ketiga, tidur menghilang akal lagi. Tidur yang tidak tetap apa punggung. Jadi hilang akal, membatalkan wuduk. Pitang, pengsan semua tu lah. Kan? Kemudian yang keempat, sentuh kemaluan dengan perut anak jari. Perut anak jari pula kena mengaji lagi. Pasal ada orang faham bila sentuh ni, sentuh lagu ni batal juga. Sentuh lagu ni batal. Tak batal. Sentuh dengan perut anak jari. Ni panggil perut anak jari, ni perut tapak tangan. Sentuh lagu tu baru batal. Sentuh lagu ni tak batal. Empat tu je. Mari mana jijak batal wuduk. Melainkan masa hang jijak tu hang kentut. Beserta dengan kentut batal. Pijak cicak, angin keluar. Batal. Nak tu? Ataupun hang pijak cicak sambil sentuh kemaluan dengan perut anak jari. Batal lah. Tu ilmu. Jadi ilmu kita ni ilmu baharu. Bila baharu, dia baru mari ilmu tu. Bila dia baru mari, di mana dia ada mula lah. Ilmu Allah ni kidam, sedia kala. Bukan kata baru. Tu makna kidam sifati. Sifat Allah tu sedia kala, tak ada mula. Zat Allah ni tak ada mula. Tu kidam zati, kidam sifati. Kemudian satu lagi dipanggil kidam idhafi. Kidam idhafi. Idhafi ni macam ni. Ayah kita, tubuh ayah kita ada dulu daripada tubuh kita. Nampak? Kita ni tak ada lagi, tubuh ayah kita ada dah. Jadi ayah kita tu mendahului kita. Faham tak? Dia ada dulu juga, dia dulu pada kita. Kita ni lambat pada dia lah. Tu dipanggil kidam idhafi. Kemudian satu lagi dipanggil kidam zamani. Kidam ni sedia kala nisbah masa. Ulama fiqh kata kalau nak ambil kidam zamani mesti benda tu berusia setahun ke atas. Masjid ni dah berapa lama dah ni? Dah 5 tahun. Kidam lah. Kidam zamani. Jadi kidam idhafi, kidam zamani untuk makhluk. Kidam zati, kidam sifati hanya untuk Allah. Jadi bila hang faham Allah ni tak ada mula, Allah ni tak ada mula pada zat dia, tak ada mula pada sifat dia, tu kita isbatkan kidam tu. Kidam pada zat, kidam pada sifat. Mana tak ada mula. Kalaulah kita menafikan kidam zati ataupun kidam sifati, bermakna Allah ni dia tak jadi kidam, dia akan jadi macam kita lah. Kidam idhafi boleh jadi, kidam zamani. Mana? Makhluk lah. Bila hang kata Allah tu makhluk, dia marilah daurun tadi tu, tasalsulun tu, dia akan berlaku lah benda tu. Apa dia daurun? Tengok ulama jemaah daurun ni. Bila kita sebut daur ni, kalau dalam bahasa Arab dipanggil tawaqqafu syai'in. Kalau bahasa Arab dah. Tawaqqafu syai'in ala syai'in. Yatawaqqafu alaihi imma bimarratain, bimartabataini au maratibin. Itu bahasa Arab dah. Apa makna daur? Daur tu hak kata pusing, berkeliling tu. Terhenti sesuatu atas sesuatu yang lain. Benda ni terhenti sebab sesuatu yang lain. Okey? Dia kata terhenti ia atas sesuatu yang pertama, sama ada 2 martabat ataupun beberapa martabat. Contoh daur ni gini. Zaid telah menjadikan, mana Zaid dijadikan oleh Umar dan Umar dijadikan oleh Zaid. Tu daur. Umar ni dia jadikan Zaid kan? Zaid pula jadikan Umar. Boleh terima kan? Zaid ni Umar buat dia. Umar yang menjadikan Zaid.
Kemudian diri Umar pula Zaid buat. Tu daurun. Allah ni ada Tuhan lain yang menjadikan dia. Dan Tuhan lain yang menjadikan Allah jadi dia. Jam terus. Tu panggil mustahil daurun ni. Dia pusing tu. Dia duk ulang. Makna dia Allah ni ada sebab ada Tuhan lain menjadikan dia. Tuhan lain pula ada sebab Allah menjadikan dia. Mustahil. Bila mustahil daun ni, tetaplah kidam tu. Pasti dia akan berlaku lagu tu. Bila Allah bukan kidam, Allah baharu. Bila Allah baharu, mesti ada Tuhan yang menjadikan Allah. Tuhan tu pun jadikanlah Allah. Kemudian Tuhan yang dijadikan Allah ni, Allah dah jadi, Allah jadi dia pula. Kok mana cerita ni? Nampak tak? Mustahil. Dia tak akan berlaku lagu tu. Sebab tu daurun ni mustahil. Mana terhenti kejadian wujud Allah di atas Tuhan yang jadikan dia ni. Kemudian Tuhan yang jadikan Allah ni terhenti kena Allah pula jadikan dia. Mana satu Tuhan? Dua-dua lemah. Allah pun berhajat kepada Tuhan yang menjadikan dia. Tuhan yang menjadikan Allah pun berhajat kepada Allah untuk jadikan dia. Tak jam terus kepala otak. Dia kata pelik tu dipanggil daurun. Sesuatu terhenti disebabkan sesuatu yang lain. Nampaklah. Mustahil daurun. Kalau tasalsulun pula, tasalsul ni apa dia? Tartibu umurin ghaira mutanahiyatin. Tu Arab dia. Terjemah dia, tersusun beberapa perkara tanpa ada kesudahan. Ni panggil tasalsul bertali-tali. Contoh dia gini. Zaid dijadikan oleh Umar, Umar dijadikan oleh Ali, Ali dijadikan oleh Abu, Abu dijadikan oleh Imran. Kodok pi tak habis. Hak mana satu Tuhan? Nak kata Zaid, Zaid tak boleh sebab orang Abu yang buat dah. Abu lah Tuhan. Abu pun tak boleh sebab Ali buat dah. Pula dah. Sampai bila? Tak habis. Mustahil. Nampak? Bila dua benda ni mustahil, daurun pun mustahil, tasasul pun mustahil, sabitlah kidam tu. Sabitlah kidam. Dari akal. Nampak tak? Yang ada kata Allah ni kidam, mana bukti dia? Bukti dia kalau Allah bukan kidam, Allah baharu. Bila Allah baharu, Allah berhajat kepada Tuhan yang menjadikan dia. Bila Tuhan yang menjadikan dia, Allah berhajat kepada Tuhan tu. Dan Tuhan yang menjadikan Allah berhajat kepada Allah pula. Sebab Allah nak jadi dia. Kok mana? Tu panggil mustahil daurun, mustahil tasalsul. Jadi bila dua ni mustahil, sabitlah i'tikad kita Allah itu kidam. Nampak? Jangan ragu Cuma keraguan ni dia datang bila kita tak ada ilmu kan. Jadi kita faham molek tu, betul lah. Tetaplah Allah itu kidam. Tak boleh terima tak kidam. Sebab tu lawan bagi kidam tu ada permulaan. Jadi kita pegang Allah tidak ada permulaan. Tak ada mula pada zat, tak ada mula pada sifat. Pegang tu. Pegang yang tu. Kalau ada mula, itu baharu. Tak kira lah apa pun. Sebab tu syurga baharu, neraka baharu, malaikat baharu, jin baharu, alam baharu. Sebab dia ada permulaan kejadiannya. Setiap benda yang ada permulaan kejadian dipanggil baharu. Benda yang tak ada mula kejadian dia, zat Allah dan sifat Allah ya. Jadi bila i'tikad Allah tu ada mula, salah lah i'tikad lagu tu. Jadi apa? Kufur lah. Dia bukan jadi makruh. I'tikad Allah tu tak kidam, makruh. Siapa ajak hang makruh? Dia bukan makruh. Kalau kita i'tikad Allah tidak bersifat dengan kidam, makna kita menafikan sifat yang layak bagi Allah. Jadi kufur lah. Jadi kafir nampak tu? Sebab Allah wajib kidam, tiba-tiba kita kata tak kidam. Bila hang kata tak kidam, automatik baharu. Automatik. Sebab dua sifat ni dia tak boleh duduk sekali. Kalau Allah kidam, mustahil baharu. Kalau Allah bukan kidam, baharu tu mari. Bila baharu mari, jadi dua benda tadi, daurun dan tasalsul. Nampak tu? Jaga molek tu. Jadi kita duk pegang kidam ni, kena tak? Kena dah. Tu kata wajib bagi Allah bersifat kidam. Mustahil tak kidam.
ataupun ada permulaan. Kemahan bukti akal tadi. Nak beri kejap lagi akal yang membuktikan Allah kidam. Awak mari ayat Quran, huwal awwal wal akhir. Allah lah yang mula, Allah lah yang akhir. Mana sebelum Allah tiada sesuatu. Nampak tak? Selepas Allah tiada sesuatu. Mana dia yang awal, dia yang akhir, dia yang kidam, dia yang baqa. Itu dalil Quran. Nampak tak? Jadi kemah kita pegang tadi tu, bersandarkan dalil akal dengan dalil Quran ni. Tak kejap lagi, kejap dah. Kejap tu i'tiqad. Pegang dalam hati. Benar tu? Hak ni nak penting ni. I'tiqad ni. Pasal tauhid ni dia i'tiqad, beramal dia i'tiqad. Bukan bercakap lah. Bercakap ni cerita Allah tu kidam, Allah tu baqa, tu cerita. Ilmu tauhid dia kena i'tiqad, pegang di hati. Makna dia jangan ragu. Bila sebut Allah kidam, sungguh Allah kidam. Bila sebut Allah baqa, sungguh Allah tu baqa. I'tiqad itulah beramal dengan ilmu tauhid. Baru balik sana tu kita tak termasuk golongan kufar. Golongan yang kafir sebab kita ada i'tiqad yang benar. Nampak tu? Habis. Boleh Boleh kita teruskan lagi. Kan? Kemudian kata musannif, wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-adamu lan tafa'anhu al-kidamu likauni wujudihi hina izin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu kidamihi ta'ala wa baqaihi. Ni dalil akal lagi untuk sifat baqa. Tengok sebelah dia terjemah. Adapun bukti baqa, bukti kekal Allah. Hang pegang kata Allah itu wajib bersifat dengan kekal. Baqa tu terjemah dia kekal lah. Kalau setengah bahasa kita dia terjemah gini, tiada akhir. Macam tadilah, kidam tiada awal, baqa tu tak ada akhir ataupun tiada kesudahan. Kalau bahasa Arab dia pendek je, dia kata tak fana, binasa. Tidak binasa, tu makna baqa. Tidak ada akhir, tu pun makna baqa. Tidak ada kesudahan wujud Allah, tu pun makna baqa. Cuma kita ni kadang-kadang nak ambil hak ringkas je. Baqa makna apa? Tidak binasa. Sama kan? Tak binasa ni mana tak ada akhir. Tu kadang-kadang kita ni cuma tak faham ni sebab dia banyak makna kan orang terjemah baqa ni. Cuma kalau tengok dalam istilah Arab dia tepat lagi. Itu dia sebut al-baqa'u. Dia kata baqa' ni makna dia apa? Ba'da fana'i syai'. Baqa' ni kekal selepas binasa sesuatu yang lain pada Allah ni. Binasa, kekal. Dia tak binasa. Tidak menerima binasa. Nampak tak? Jadi yang tidak menerima binasa ni dah dipanggil baqa' hakiki. Kekal yang sungguh ti. Kalau bahasa pertandingan, kekal betul lah, kekal sungguh. Kekal sungguh dipanggil baqa' hakiki. Jadi baqa' hakiki ni, kekal yang sungguh ni, kekal yang takkan terima kesudahan sama sekali, iaitulah kekal Allah. Zat Allah, sifat Allah, kekal. Kekal ni tak terima sampai bila-bila pun. Tak ada masa ke ada masa, takkan binasa. Bila kata baqa' yang macam ni, ulama kata baqa' hakiki, baqa' sungguh. Ada benda yang baqa' tapi dipanggil baqa' aridi. Kekal tu baru dijadikan, dia bukan asal kekal. Macam kita sebut syurga. Syurga ni dikekalkan, neraka dikekalkan. Jadi kekal tu bila? Baru dapat. Asal dia tak kekal. Tu makna kekal aridi ni. Kalau kekal betul, zat Allah, sifat Allah, yang tu kekal sungguh, takkan menerima binasa. Jadi syurga kekal, neraka kekal, bidadari kekal, kita masuk syurga esok kekal. Kekal tu kekal lah. Kekal seperti kekal lah. Tak, kekal aridi. Kekal yang baru dijadikan kekal.
Sebelum tu boleh terima binasa. Syurga boleh binasa? Boleh. Neraka boleh binasa? Boleh. Sebab tu sebahagian ulama kata neraka Jahannam tu, neraka ni dia ada lapisan kan. Lapisan paling atas dipanggil Jahannama. Kata Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab Fathul Murid tu, dia kata apa? Neraka Jahannam ni akan binasa setelah semua orang mukmin umat Nabi dikeluarkan. Sebab Jahannama ni akan disediakan untuk orang mukmin daripada umat Nabi Muhammad yang berdosa. Dia ada iman tapi dia buat dosa. Dia tinggal semayang, dia tinggal puasa, dia tak bertaubat lah. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Syekh Ibrahim Laqani kata neraka Jahannam lah untuk umat Nabi. Jadi umat Nabi pula bila masuk dalam neraka dia cuci dosa dah. Kena siksa berapa lama habis semua, keluarkan semua umat Nabi daripada Jahannam. Lepas tu kekal kat Jahannam, untuh sendiri. Tak ada dah Jahannam. Bermakna dia boleh terima binasa tu. Makna dia kekal abadi. Bukan kekal macam kekal Allah. Kekal Allah bukan seperti kekal makhluk. Tu kena faham tu. Jadi Allah ni wajib kekal. Kekal apa? Kekal yang hakiki. Kekal sungguh. Jadi bila hang terima kata Allah ni wajib kekal, mustahil binasa. Binasa tu tak boleh mari. Tak boleh digambarkan di akal kita binasa tu berlaku pada Allah. Kalau binasa tu berlaku pada Allah, mustahil. Nampak tak? Sebab apa? Tadi mengaji kidam. Allah ni tak ada awal. Kita pun pegang dah kidam tu. Allah wajib bersifat dengan kidam. Mari tambah kok kita kata Allah boleh binasa. Bila hang kata Allah boleh binasa, kidam pun ternafi ya. Yang mu pegang tadi tu. Sebab tu bila dalil kidam boleh diguna untuk dalil baqa. Itu dia terjemah tu. Adapun bukti wajib baqa, wajib kekal, wajib akal ni. Bukti pula bukti akal. Baginya Allah Ta'ala, kerana jika sekiranya Allah ni ada kemungkinan, ada kemungkinan benda mungkin ni tak berlaku pada Allah, tapi kita fardu takdir kan. Jika ada kemungkinan dia Allah diikuri diikuri Adam ketiadaan, fardu takdir lah. Allah sekarang ni wujud, ada Allah diikuri oleh tak ada, makna binasa lah. Macam kita sekarang, kita ada, kita diikuri oleh tiada, mati lah. Nampak tak? Sebab tu kita pernah cerita dulu, wujud kita didahulukan oleh dua tiada. Ingat tak ingat saya tak tahu lah. Ada kita sekarang telah didahulukan oleh dua tiada. Tiada yang telah dahulu, yang lepas dah, tiada yang akan datang. Ni ada kita sekarang. Dulu kita tak ada, bermakna tak ada tu ada kat kita dulu. Kemudian kita diadakan, hilanglah tiada tu. Tapi kita pernah tak tiada? Pernah. Nampak tak tu? Kemudian tiada yang akan hubungi kita, akan datang. Tiada akan datang mayat kita pula, iaitu mati. Betul tak? Jadi kita ni ada dua tiada lah. Tiada yang dahulu, tiada yang akan datang. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan baqa, bermakna akan ada tiada lah pada